الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama menghadirkan diri di dalam majlis ilmu. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita serta menggerakkan anggota kita, memberi pertolongan kepada kita untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita nikmat hidup serta dikekalkan lagi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk berusaha memperbaiki dan memperbetulkan ibadah kita. Jadi sama-sama insya-Allah kita memperbetulkan niat kita, qasad kita, tujuan kenapa kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik itu, dengan niat yang ikhlas itu, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan bagi mana-mana mereka yang ikhlas menghadirkan diri di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah di masa-masa yang akan datang. Kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan kita sentiasa dipanggil, dipilih, diberi taufik oleh Allah untuk melazimkan diri menghadiri majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu tempat, satu perhimpunan hamba-hamba Allah yang akan dipermudahkan jalan-jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis ilmu itu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhum, faham daripada apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk berhimpun di dalam majlis ilmu, orang yang dijemput oleh Allah duduk dalam majlis ilmu adalah orang-orang yang bakal dimerdekakan oleh Allah, diselamatkan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kitab Minhajul Abidin, yang ada kitab boleh tengok muka surat 198. 198. Kita undur sikit bawah, perenggan sebelum tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita tengok muka surat 97 perenggan bawah sekali tu. Maka tiba-tiba
Maka tiba-tiba baik mata dan lidah, yakni baik mata dan baik lidah dan baik perut maksudnya. Dan tu atof lah situ, atof itu. Maka tiba-tiba, yakni jika demikian ataupun oleh yang demikian, baik mata, apa maksud baik mata? Mata kita tidak memandang kepada yang haram, dan baik lidah dengan makna lidah kita tidak menuturkan yang haram ataupun yang sia-sia, dan perut dengan makna baik perut ni dengan makna perut tidak diisikan dengan rezeki yang haram ataupun rezeki yang syubhat, dan lainnya dengan makna anggota lainnya. Baiknya anggota mata kita, baiknya anggota lidah kita, baiknya perut kita dan lainnya, yakni kaki tangan kita contohnya, menunjukkan atas baik hati, menunjukkan atas baik hati dan ramainya. Maksudnya di sini kita boleh menilai, kita boleh menilai, kita boleh muhasabah, kita boleh menilai, kita boleh muhasabah, sama ada hati kita baik ataupun hati kita tidak baik. Contohnya apabila mata kita suka memandang benda yang haram, itu menunjukkan hati kita ada masalah, menunjukkan hati kita belum takut lagi kepada Allah Ta'ala. Apabila mata kita suka memandang kepada benda haram, itu menjadi dalil petanda bahawasanya hati kita belum baik lagi. Apabila lidah kita suka bertutur perkataan yang diharamkan oleh Allah, apabila lidah kita suka bertutur perkara yang diharamkan oleh Allah, contohnya suka mengumpat contohnya, ataupun suka mengadu domba, jadi batu api contohnya, suka memindah-mindahkan perkataan dengan niat yang jahat, supaya saudara kita bergaduh, saling bersangka jahat, saling berdengki, saling berdendam, itu menunjukkan hati kita belum baik lagi, menunjukkan hati kita bermasalah, menunjukkan hati kita berpenyakit. Dan apabila perut kita contohnya seringkali diisikan dengan rezeki yang haram ataupun dimasukkan dengan rezeki yang syubhat, itu menunjukkan hati kita ada masalah. Makna kita kena terima, kita kena terima, kena akur. Jadi apabila kita telah mengetahui bahawasanya hati kita itu bermasalah, hati kita tidak baik, sepatutnya kita mestilah berusaha memperbaiki hati kita, mencari ubat dia, mencari penawarnya, agar hati kita tu kembali baik, kembali sihat seperti fitrah dia. Hati kita ni asalnya fitrahnya baik, hati kita ni asal fitrahnya bersih, tetapi dah dikotorkan dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota kita sendiri. Jadi apabila anggota kita melakukan kemaksiatan, dia menjadi asbab mengotorkan hati. Apabila hati kita kotor, dia akan mengarahkan kembali anggota tu supaya melakukan kejahatan. Dia saling bertolong-tolongan. Anggota zahir menolong hati, hati mengarahkan anggota zahir. Jadi pada mulanya, contoh mata kita suka tengok benda haram, maka mengotorkan hati. Tangan kita pun suka membuat benda haram, melakukan kezaliman contohnya. Tangan kita suka menulis benda-benda yang Allah haramkan. Hukum menulis sama seperti hukum bercakap. Hukum menulis sama dengan hukum bercakap. Sebab tu kita kena jaga tulisan kita tu. Jaga tulisan kita. Tulis yang baik-baik, tulis yang elok-elok, tulis perkataan yang baik-baik. Kerana dia menggantikan lidah tu pada pihak memberi faham kepada orang yang membaca. Jadi ada kala orang mengumpat guna lidah, ada kala orang mengumpat guna tulisan. Jadi sama hukum dia. Maka
tu kena jaga. Contohnya jari kita suka menulis benda, perkataan yang jahat-jahat contohnya. Perkataan yang haram, dia akan mengotorkan hati. Jadi apabila hati ni tadi dah semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor, makna hati kita semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Maka hati ini sendiri dia akan mengarahkan kembali anggota-anggota lain supaya melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Apabila hati kita mengarahkan anggota membuat kejahatan, lalu anggota zahir kita pun membuat kejahatan, lalu menyumbangkan lagi kekotoran hati. Semakin bertambah kejahatan, semakin sakit, semakin hitam, semakin keras, semakin mati hati. Na'udzubillah min zalik. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya bertaubat kepada Allah Taala, kerana dengan bertaubat itu akan mengembalikan hati itu menjadi bersih. Jadi ada tanda-tanda taubat seseorang itu diterima oleh Allah. Ada tanda-tanda hati seseorang itu telah dibersihkan oleh Allah daripada dosa. Kata ulama, di antara tandanya dia akan merasa berat untuk mengulangi dosa. Dia akan jadi rasa berat nak buat. Meskipun sebelum dia bertaubat benda tu dah biasa dia buat, tapi apabila dia bertaubat, taubat yang nasuha, taubatnya diterima oleh Allah, apabila timbul keinginan dalam hatinya untuk mengulangi dosa itu kembali, dia akan menjadi berat, dia akan rasa berat, dia akan rasa takut, dia akan rasa bimbang nak buat balik. Itu tanda-tanda hatinya telah bersih. Itu tanda-tanda taubatnya telah diterima oleh Allah, kata ulama. Tapi sebaliknya, kalau kita bertaubat, kita mendakwa, kita mengaku kita telah bertaubat, tiba-tiba kita dengan sengaja mengulangi balik dosa-dosa itu, kita mengulangi dengan rasa tidak bersalah, dengan tidak rasa berdosa, itu petanda taubat kita belum diterima oleh Allah lagi. Itu tanda dia. Jadi setiap sesuatu tu ada tanda dia. Setiap sesuatu ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda taubat seseorang itu diterima oleh Allah, tanda-tanda hati seseorang itu telah dibersihkan oleh Allah dengan asbab dia bertaubat, dia akan rasa takut, bimbang, gerun untuk mengulangi dosa, walaupun dosa kecil. Kemudian kata ulama lagi, tanda-tanda yang lain, hatinya akan rasa seronok nak melakukan ibadat, tubuh badannya merasa ringan untuk melakukan ketaatan. Itu tanda-tanda hatinya telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau kita masih lagi berat untuk melakukan ibadat, itu petanda taubat kita tidak diterima oleh Allah, ataupun itu tanda-tanda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita masih lagi diikat, dibelenggu oleh dosa. Kata ulama, dosa tu ibaratnya seperti tali yang mengikat kaki dan tangan kita daripada bangun berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Jadi makin banyak ikatannya, makin tebal ikatan dosanya, makin beratlah kita nak melakukan ketaatan. Jadi taubat itu peranannya nak memutuskan tali-tali tadi. Taubat yang nasuha tadi, peranan dia nak memutuskan tali-tali dosa tadi. Sebab itulah orang yang telah putus tali-tali dosanya tadi, dia akan berasa ringan anggotanya untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Jadi di sini kita boleh renung-renunglah, kita boleh muhasabah diri kita bagaimana. Kita sendiri boleh menilai hati kita. Kita belajar ni bukan untuk menilai orang lain, kita belajar untuk menilai diri kita sendiri. Kita belajar ni mudah-mudahan Allah menunjukkan kesilapan, kesalahan, kedosaan, kemaksiatan yang ada dalam diri kita sendiri, supaya apabila terjumpa kesilapan dan kesalahan itu, kita berpeluang untuk berusaha memperbaiki dan memperbetulkan masalah hati kita ni, supaya kita mati dalam keadaan tidak membawa hati yang bermasalah. Kerana hakikat manusia itu adalah hati dia. Secantik apa pun zahirnya, sewangi apa pun tubuh badannya, pakaiannya, tidak menunjukkan bahawasanya hatinya itu ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Jadi nilai seseorang insan di sisi Allah adalah hati yang bersih, hati yang bertakwa kepada Allah.
maka kita mesti ada impian, sama ada kita laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun isteri, mesti ada impian, mesti ada angan-angan, bukan angan-angan, mesti ada impian, mesti ada harapan untuk memiliki hati yang baik, hati yang bersih seperti yang Allah kurniakan kepada kekasih-kekasih Allah Ta'ala tu. Inilah di antara perkara yang sepatutnya kita sedihkan. Inilah di antara perkara yang sepatutnya kita risau, yang kita bimbangkan seandainya tidak ada pada diri kita. Kita tak perlu risau seandainya kita tidak diberi keluasan harta seperti orang lain. Tak perlu risau seandainya kita tidak diberi kekayaan, pangkat jawatan seperti orang lain. Kerana pangkat, jawatan, ketinggian, harta, perhiasan itu Allah Ta'ala juga memberikan kepada orang yang tidak beriman. Betul ke tidak? Orang tak beriman, orang tak beriman, makna mereka diberi kekayaan oleh Allah. Jadi kalau kekayaan itu diberi kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, dan diberi juga pada kita yang beriman, jadi tidak ada apa-apa pun kelebihan. Yang kita nak sesuatu yang Allah beri kepada kekasih-kekasih dia itu. Apa yang Allah beri kepada kekasih-kekasih dia, itu yang sepatutnya kita impikan, kerana perkara itu tidak diberi kepada musuh-musuh Allah. Allah tak memberi hati yang bertakwa kepada orang kafir. Allah tak beri hati yang bersih kepada orang kafir. Allah tak beri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad makna taufik untuk melakukan amal soleh kepada orang kafir. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kekayaan seperti orang kafir. Jadi kalau kita memiliki kekayaan, orang kafir juga memiliki kekayaan, jadi tidak ada apa-apa pun perbezaan ataupun ketinggian darjat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang dirisaukan, yang dibimbangkan, yang direnung-renungkan oleh orang-orang yang ahli ibadat, ahli akhirat, ahlillah tu. Mereka risau, mereka takut seandainya mereka tidak dikurniakan oleh Allah seperti apa yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang soleh, yang solehah tu. Sebab tu kita diajarkan dalam solat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah kepada jalan yang mana jalan tersebut Allah Ta'ala membimbing para nabi, para rasul, para wali-waliullah, para ahlillah. Jadi kita minta juga kepada Allah, ya Allah bimbinglah kami ni, zahir kami, batin kami. Zahir, bimbinglah kami zahirnya dan batinnya. Bukan zahir sahaja, bahkan batin, yakni hati kami pun kau bimbinglah seperti mana yang kau bimbing para nabi, para rasul, para wali-waliullah, para orang soleh, orang solehah. Seperti mana kau bimbing mereka, bimbinglah kami juga ya Allah. Kerana benda tu tidak ada tidak diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Terus setakat pangkat jawatan, orang kafir pun banyak pangkat jawatan. Kekayaan, orang kafir pun kaya. Tapi ketakwaan tidak ada pada orang kafir. Ni yang kita nak. Ni sepatutnya kita, kepada aku ni, apa sahaja yang kau kurniakan pada kekasih-kekasih kau ya Allah, kurniakanlah juga pada aku. Mata seperti mana mata orang soleh, telinga orang soleh, lidah orang soleh, kaki tangan orang soleh, anggota orang soleh, aku nak macam tu juga ya Allah. Itu yang sepatutnya kita inginkan, kita harapkan. Kalau tak ada pada diri kita, sepatutnya kita bimbang, kita risau, kita sedih sepatutnya. Ini petanda-petanda yang tidak baik. Seandainya tidak ada sesuatu yang Allah kurniakan kepada orang soleh itu pada kita, ini tanda-tanda yang membimbangkan. Ini tanda yang membimbangkan. Sebab segala perbuatan akhlak yang terpuji yang Allah bagi kepada orang soleh, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, itu tidak ada pada kita. Tak ada pada kita. Yang ada pada kita ni sifat-sifat akhlak-akhlak yang sama dengan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ini sepatutnya kita risau kan. Lidah yang jahat, mata yang jahat, telinga yang jahat, kaki tangan yang jahat. Ini perkara-perkara yang ada pada orang yang tidak taat kepada Allah. Tiba-tiba ada pada diri kita. Ada pun sifat dan akhlak orang-orang soleh tak ada pada diri kita. Ini
Ini sepatutnya yang kita risaukan, kerana ini tanda-tanda yang merisaukan, membimbangkan, tanda-tanda kecelakaan. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita boleh semak sama ada hati kita baik ataupun hati kita tidak baik. Tengok zahir kita. Adakah zahir kita mengikut syariat ataupun zahirnya tidak mengikut syariat. Sebab tu kita kena belajar juga syariat tu. Kena belajar juga syariat tu, baru kita tahu halal haram. Kita kena belajar juga ilmu tasawuf, kita tahu mana sifat mazmumah, mana sifat mahmudah. Jadi di situ kita boleh nilai. Contohnya apabila tangan kita suka mengambil hak orang. Mengambil hak orang ni perkara yang dibenci oleh Allah. Maknanya tangan kita telah melakukan kejahatan. Maka itulah dalil yang menunjukkan hati kita tidak baik. Kerana hati inilah yang mengarahkan tangan kita tadi membuat maksiat. Nabi pesan dah, hati itu seperti raja yang memerintah. Dan apabila engkau lihat ada padanya cedera dan binasa, apabila kau melihat pada anggota zahir tadi, mata, lidah, perut, kaki, contohnya jari, telinga, apabila kau melihat atasnya cedera dan binasa, yakni melakukan kejahatan, kemaksiatan, maka ketahui olehmu, yakinlah maksudnya, hendaklah kamu yakin bahawasanya yang demikian itu daripada cedera. Tanda-tanda bahawasanya hati kita cedera, hati kita sakit, hati kita tidak baik. Tak boleh nak dinafikan dah. Jangan dinafikan. Kena buang ego kita. Kena buang sifat ego kita, kena buang sombong kita. Kena mengaku. Bila jari kita suka tulis benda jahat, kita kena mengaku, hati aku jahat. Jangan kita nafikan. Kita suka tulis yang jahat-jahat, mulut kita suka cakap yang jahat, tapi kita nak kata hati baik. Ini salah. Jangan kita pakai tu. Jangan kita pakai mulut jahat hati baik tu. Itu pahaman sesat. Itu pahaman yang sesat, itu pahaman yang merosakkan kita. Kita takkan rasa berdosa, kita takkan rasa bersalah apabila lidah kita suka cakap benda-benda haram, jari kita tulis benda-benda haram dengan alasan kita kata anggota zahirnya jahat tapi hati aku sebenarnya baik. Ini pahaman sesat, ini pahaman yang merosakkan kita. Kenapa merosakkan kita? Kerana kita tidak akan rasa berdosa dan bersalah dengan Allah. Sebab pada kita hati aku baik, walaupun aku suka mengumpat orang, walaupun aku suka berdengki, walaupun aku suka sangka jahat, walaupun tangan aku suka mengambil hak orang, contohnya, hati aku baik. Walaupun mulut aku suka maki hamun orang, sebenarnya hati aku baik. Ni merosak. Jadi kena tinggalkan pahaman tu. Salah tu, salah, sangat-sangat salah. Menyalahi dengan apa yang Nabi sebutkan. Menyalahi. Kita kena tahu, bila anggota kita tidak mematuhi syariat, itulah dalil hati kita jahat. Bila kita suka mendedahkan aurat ni disuruh ke dilarang oleh Allah? Dilarang oleh Allah, menunjukkan kita dah buat kejahat. Itu menunjukkan hati kita jahat, kerana hati itu yang mengarahkan kita supaya jangan menutup aurat. Kerana hati itu yang mengarahkan mata kita suka melihat benda haram. Hati itu yang mengarahkan telinga suka menadah telinga perkataan yang haram. Bila orang mengumpat, kita tadah dengar. Bukan tutup telinga, kita tadah dengar. Itu menunjukkan hati kita tidak baik. Lepas tu, bila dah tahu hati tak baik, kenalah usaha cepat-cepat. Hati kita sakit. Kenapa kalau anggota kita sakit, kita resah gelisah? Kenapa kalau gigi kita sakit, kepala kita sakit, resah gelisah kita? Cepat-cepat kita pergi cari ubat ni. Pergi hospital, pergi klinik, pergi jumpa doktor dan sebagainya. Sebab kita tak selesa dengan sakit yang ada pada anggota zahir tadi. Kenapa kita tidak takut, tidak risau, tidak bimbang, tidak bersegera mencari penawar ataupun ubat yang boleh menyembuhkan hati kita yang sedang sakit? Maknanya kita tak adil. Kita hanya meraihkan anggota zahir tapi membiarkan hati kita sakit. Kita tak adil pada diri kita sendiri. Kalau anggota zahir sakit, cepat-cepat cari ubat. Tapi bila hati kita sakit, kita biarkan bertahun-tahun, biarkan berpuluh-puluh tahun. Kita selesa dengan sakit hati kita tadi tu. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak nanti mati menghadap Allah, kita ni dikafankan dengan hati yang jahat. Na'udzubillah.
Kita nak dikafankan dengan hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang dipakaikan dengan pakaian yang cantik-cantik, hati yang dipakaikan dengan pakaian yang indah-indah, penyabar, pemaaf, tawaduk, sangka baik, redha dengan qadar Allah, sabar, ikhlas. Kita nak itulah pakaian-pakaian hati yang kita kena cepat-cepat cari sebelum kita mati ni. Sebelum mati ni kena carikan pakaian yang elok, yang indah-indah, yang lawa-lawa, yang mahal-mahal untuk hati kita. Pakaikan pada hati kita tu. Tanggalkan, lucutkan pakaian yang kotor, yang jahat tu. Hasad, dengki, dendam, ujub, riak, takabur, sangka jahat, ini semua kena tanggalkan cepat-cepat. Kena cari penawarnya cepat-cepat sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh menilai sendiri. Kita kena jujur dengan Allah. Bila kita ada ilmu, kita boleh tahu perbuatan kita betul ataupun salah. Bila zahir anggota kita ada buat benda salah, kita yakinlah bahawasanya hati kita ada penyakit. Kecepat-cepatlah cari ubat dia. Jangan biarkan takut nanti lama kelamaan bila tak dirawat, hati kita yang sakit tadi mati. Bila hati mati, dia dah tak ada takut dengan Allah. Bila sebut mati, dia dah tak ada perasaan takut dah. Sebab tu bila dah tak ada perasaan takut dalam hati terhadap Allah, dia akan mudah membuat benda-benda yang memurtadkan diri dia. Na'udzubillah. Dia tak takut dah nak cakap benda-benda yang memurtadkan dia. Dia tak takut dah nak membuat sesuatu yang memurtadkan diri dia. Sebab apa? Sebab hati dah mati. Jadi jangan sampai hati kita mati. Kena cepat rawat dia, cepat carikan ubat dia. Jangan biarkan kita tak adil kita tak adil pada diri kita sendiri, kita zalim pada diri kita sendiri. Kita hanya mengambil berat tentang kesihatan zahir, kita tidak mengambil mengambil berat tentang kesihatan batin kita, kesihatan hati kita. Kita biarkan dia duduk dengan penyakit tu. Na'udzubillah. Cepat-cepat, masa dah tak banyak dah. Sehari dua boleh jadi giliran kita pula kena tanam ni. Hari ni kita dengar nama orang kena umum kat masjid, esok lusa orang dengar nama kita pula kena umum kat masjid. Tak mustahil. Siapa boleh jamin dia hidup sampai tahun depan? Tak ada orang boleh jamin. Sekarang banyak orang mati tanpa sebab. Tak ada sebab apa-apa mati dah. Tak ada sebab apa-apa umum dah masjid. Kita tak mustahil mengalami benda yang sama. Sebab tu Nabi pesan kena banyak-banyak ingatkan mati. Kerana mengingati mati ni akan memajukan ibadat kita, memajukan akhirat kita. Dia akan jadi orang baik. Dia akan jadi orang baik. Bila dia suka ingat mati, dia akan jadi orang baik. Dia akan jaga lidah dia, dia akan jaga telinga dia, dia akan jaga kaki tangan dia, dia akan jaga kemaluan dia, dia akan jaga perut dia. Sebab apa? Persiapan nak mati. Yang demikian itu daripada cedera di dalam hati dan binasanya hati telah ada jatuh di sana. Tetapi binasanya itu padanya pada hati tadi itu terlebih banyak, maka palingkan olehmu penolong engkau kepadanya, maka baikkan dia, nescaya jadi baiklah sekaliannya. Maka maksudnya di sini usahalah cepat baiki mata kita. Cepat-cepat baiki telinga kita, cepat-cepat cari penawar. Baiki tangan kaki kita yang suka melakukan maksiat, supaya memberi kesan kepada kebersihan hati tadi. Bila anggota kita ni dah taat kepada Allah, zahir kita ni dah mengikut syariat, dah menjauhkan benda haram, maka dia akan memberi kesan kepada kebersihan hati, kesihatan hati. Hati semakin sihat, hati semakin bersih. Bila hatinya sihat, hatinya bersih, dia akan menyuruh, mengajak anggota tadi supaya membuat perkara yang diredai oleh Allah. Bila tangan kita buat baik, mata kita buat baik, lidah kita buat baik, dia akan memberi kesan yang baik pada hati. Bila hatinya baik, hatinya takwa, hatinya takut kepada Allah, dia akan menyuruh kembali, dia akan mengarahkan kembali anggota-anggota dia tadi, rakyat dia tadi, supaya membuat benda-benda yang diredai oleh Allah Ta'ala, perkara-perkara taat kepada Allah.
Kemudian apabila anggotanya membuat kebaikan, menambahkan lagi kebersihan hati. Maknanya hatinya semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih apabila anggota zahirnya melakukan ketaatan. Usahalah. Pasti akan dapat dirasakan perbezaan dia. Pasti akan dapat dirasakan perbezaan dia. Hati yang bersih ni dia akan tenang. Hati yang bersih ni dia akan tenang. Dia tak kacau bilau meskipun hidupnya banyak masalah. Meskipun hidupnya ada banyak masalah, banyak dugaan, banyak cabaran, dia akan menjadi tenang begitu. Dia tak jadi kalut, dia tak jadi keluh kesah. Hati yang baik. Tapi hati yang penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan dosa dan maksiat, dia akan keluh kesah meskipun zahirnya memiliki keluasan harta benda, dengan pangkatnya, dengan jawatannya, dengan duitnya, dengan begininya, dengan begitu, semua ada. Tapi kucak kacir hatinya, kelam kabut hatinya. Kerana hakikat kebahagiaan, hakikat ketenangan itu bukan duduk pada harta, bukan pangkat, bukan duduk. Ketenangan, kebahagiaan itu bukan duduk pada pangkat, jawatan, harta, tetapi duduk pada hati yang baik, hati yang bersih. Tengok orang fakir miskin yang takut kepada Allah. Tengok ulama-ulama yang zuhud tu, tengok. Mereka tak ada keduniaan, mereka tidak ada kehebatan, tapi hidupnya bahagia, hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Padahal makannya jauh susah daripada kita, pakaiannya jauh lebih susah daripada kita, kenderaannya jauh lebih susah daripada kita, tapi tenang. Tak ada kalut pun hidup dia, tak ada kucak kacir pun hidup dia. Cuma kita je yang sakit hati ni tengok mereka tu macamlah mereka tu susah sangat, padahal dalam hati mereka tu penuh dengan ketenangan. Sebaliknya kita yang pada zahirnya memiliki macam-macam, keluh kesah, sentiasa berasa tak cukup, berasa tak puas, sakit hati bila orang lain dapat nikmat, tak boleh tengok saudara mara dapat senang, padahal pada kita dah ada segala-galanya. Kenapa jadi macam tu? Sebab hati kita tadi, hati kita yang berpenyakit ni. Maka baikkan dia, nescaya jadi baiklah sekalian. Cepat-cepat baiki hati supaya anggota lain jadi baik. Cepat-cepat baiki hati. Pertama-tama sekali kena taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Cara nak bersihkan hati, kena taubat sungguh-sungguh, ikut syarat, ikut rukun. Buka bab taubat tu. Apa syarat-syarat taubat? Bagaimana cara nak bertaubat yang betul? Taubat yang betul bagaimana? Bukan sekadar lidahnya astagfirullah, 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 tapi tidak ada pada hatinya. Hatinya melayang, hatinya ke tempat lain. Hatinya tidak ada penyesalan, hatinya tidak ada azam. Itu bukan taubat, itu semata-mata menjadi zikir saja. Dia hanya menggugurkan dosa kecil. Contoh macam kita istighfar lepas solat tu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pikiran kita ke pasar, pikiran kita ke mana? Pasar malam. Tapi lidahnya astagfirullah, 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 astagfirullah. Adakah menggugurkan dosa-dosa kecil? Adakah menggugurkan dosa-dosa besar? Adakah itu dipanggil taubat? Tidak. Kerana taubat ada syarat yang tertentu, ada rukun yang tertentu, ada niat yang tertentu, ada azam yang tertentu. Tapi seandainya lidahnya betul astagfirullah serta hatinya ada syarat-syarat dan rukun-rukun taubat tadi, maka dipanggil dia orang yang bertaubat. Kalau setakat istighfar tapi hatinya ke lain, hatinya ke laut, itu bukan taubat lagi. Sebab tu kita akan mengulangi dosa macam biasa, sebab yang kita istighfarkan tadi bukan taubat lagi. Dia hanya menggugurkan dosa kecil. Zikir yang kita baca ni menggugurkan dosa, tapi bukan dosa besar, dosa kecil. Dosa besar hanya gugur dengan taubat nasuha. Dosa mengumpat. Mengumpat ni dosa besar. Berdengki, dosa besar. Sangka jahat, dosa besar ni semua ni. Dia tak akan gugur dengan kita bertasbih, dengan kita baca bertahlil. Dia tak akan gugur. Dosa-dosa ni, hasad, dengki, dendam dan sebagainya ni,
gugur dengan bertaubat sahaja. Sembahyanglah tahajud tiap malam takkan menggugurkan dosa besar. Kita kena faham baik-baik. Kena faham betul-betul. Jangan kita menyangkakan malam-malam kita dah bangun taubat, kita selalu baca Quran, kita selalu bersolawat, kita selalu berzikir, Allah akan ampunkan dosa-dosa besar kita. Tak. Dosa besar kata ulama dengan taubat nasuha. Taubat yang cukup syarat, cukup rukun. Kalau tak, yang gugur hanya dosa kecil. Melangkah ke masjid surau, pergi mengaji, pergi solat, menggugurkan dosa kecil, tidak menggugurkan dosa besar. Baik. Nescaya jadi baiklah sekalian, maka dapat kesenangan engkau. Apabila hati seseorang hamba tadi dah baik, hatinya dah sihat, dah dipakaikan dengan pakaian yang mulia-mulia, maka dapatlah kesenangan engkau. Kau akan dapatlah kesenangan. Kesenangan yang hakiki lah maknanya. Kau akan dapat kesenangan yang hakiki, sama ada di dunia dan mahupun di hari kiamat kelak. Kau akan dapat kesenangan, kau akan dapat kemewahan, kau akan dapat kebahagiaan yang hakiki apabila hatinya tadi bersih daripada sebarang penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah. Jadi nak belajar, nak bersihkan hati ni kena mengaji tasawuf ni lah. Kitab yang sedang kita baca ni lah kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Kita ni kadang-kadang kitab banyak dah kita baca kitab tasawuf ni. Tapi kita tak beramal. Nafsu kita nak mengaji tasawuf banyak, tapi beramalnya tidak. Na'udzubillah. Sebenarnya memada dengan kitab penawar bagi hati tu. Kata Tok Guru, kitab penawar bagi hati tu, tak payah Minhajul Abidin, tak payah kitab hikam, tak payah kitab tasawuf yang besar-besar, tak payah. Cukup dengan kata dia, cukup dengan kitab penawar bagi hati tu. Kalau kau amalkan 100% benda yang ada dalam tu, kau akan jadi waliullah, kata dia. Kau akan jadi kekasih Allah. Penawar bagi hati tu. Nafsu kita ni nak bermegah-megah dengan mengaji kitab banyak. Tu di antara tipu daya nafsu kita. Bermegah-megah nak mengaji kitab yang tinggi-tinggi, bermegah-megah nak mengaji kitab yang besar-besar, tapi sebenarnya amalannya tak ada. Jadi apa faedahnya? Apa tujuan kita mengaji sebenarnya? Adakah nak bermegah-megah dengan banyak kitab, supaya nanti kalau orang tanya kita apa yang kau mengaji, kita akan sebutkan begini. Adakah itu yang kita nak? Kalau itu maksudnya salahlah niat kita belajar. Sebab tu niat kita belajar nak beramal. Nak beramal tu nombor 1. Bila nak beramal, lagi banyak kitab lagi baguslah. Tapi kalau niatnya bukan nak beramal, banyak kitab pun tak ada faedah. Kita takkan berubah sampai bila-bila pun. Mengajilah kitab hikam pun, mengajilah kitab Ihya Ulumuddin pun, takkan berubah jadi baik kita. Hati kita takkan jadi baik kalau niat kita belajar bukan nak berubah, nak baiki. Sebab tu niat kena betul-betul. Allah akan bagi apa yang kita niatkan. Jadi betulkan niat kita belajar. Aku belajar ni nak baiki. Bila aku tahu salah, aku nak tinggalkan. Aku nak buat yang baik, aku nak buat yang betul. InsyaAllah kalau begitu niat dia, Allah akan tolong dia, Allah akan mudahkan dia. Tapi kalau niat dia datang belajar mana-mana, ikutlah mengaji online ke, mengaji secara bertalaki ke, berdepan, niatnya bukan nak beramal, niatnya nak isi masa lapang. Niat kita nak isi masa lapang, nak suka-suka dengar, takkan lebih daripada tu. Itulah yang akan kita dapat. Kita akan dapat dengar-dengar, kita akan dapat tahu sahaja. Adapun untuk beramal jauh sekali, kita takkan ditolong oleh Allah. Sebab niat kita bukan nak beramal, niat kita nak dengar. Boleh dengar lah. Niat kita nak dengar, niat kita nak fahamkan saja, bukan nak beramal, nak fahamkan saja. Jadi tak akan ada apa-apa kebaikan, tidak akan ada kemajuan dalam ibadat kita. Jadi baiki niat kita. Setiap kali kita duduk dalam majlis ilmu, pastikan niat kita tu betul. Itu pesan Tok Guru. Dia kata kena selalu semak niat kita ni, kerana niat kita ni kerana niat kita ni berubah-ubah, kata ni. Niat kita ni boleh berubah-ubah, kadang lain kadang lain.
Kadang lain. Sebab tu dia kata perhatikan niat, pastikan niat kita tu betul ke tidak. Adakah niat kita tu masih berada di tempat yang asal ataupun dah berubah jadi lain. Boleh. Dan ada pun mana tadi? Maka dapatlah kesenangan kau, kemudian adalah pekerjaan sangat payah. Pekerjaan apa yang sangat payah? Pekerjaan nak baiki hati tadi. Pekerjaan nak baiki hati ni sangat-sangat payah. Betul ke tidak? Berapa tahun dah kita semayang? Berapa tahun dah kita semayang? Sedangkan Allah janji dah, Inna salata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah diri kita daripada perbuatan keji, perbuatan mungkar. Makna keji mungkar ni maksiat lah. Sama ada maksiat yang dilakukan oleh anggota zahir ataupun maksiat yang dilakukan oleh hati. Itu yang dimaksudkan dengan perbuatan keji mungkar. Itu yang dimaksudkan dengan perbuatan keji mungkar. Berapa puluh tahun dah kita solat? Berapa ribu kali dah kita sujud? Berapa banyak dah kitab-kitab tasawuf yang kita mengaji ataupun yang kita ulang-ulang. Tapi kelakuan kita, hati kita tetap sama. Sama ada kita perasan ataupun tidak. Jadi kita renung sama-sama. Muhasabah diri kita atas dunia ni, muhasabah diri kita, hisap diri kita sebelum nanti kita dihisap oleh Allah. Itu terlebih baik. Kita renung, aku ni solat dah puluh tahun, baca Quran dah banyak dah, duk berzikir berselawat tak tinggal. Tak cukup dengan solat wajib, solat sunat pun aku buat. Tapi kenapa lidah aku masih macam ni? Kenapa telinga aku suka dengar benda-benda maksiat? Kenapa? Tu kena tanya. Maknanya kita belum dapat apa yang dijanjikan oleh Allah lagi dengan semayang kita. Masih lagi ada perbuatan keji dan mungkar pada diri kita, pada hati kita. Sedangkan kita solat, di sinilah sepatutnya kita kena memikir apa salah, apa silap kita. Apa salah aku ni, apa silap aku ni, salah tang mana ni. Cari usaha, tanya orang alim. Dan ada pun kemudian adalah pekerjaan sangat payah. Ni masalah nak baiki hati ni, nak ubatkan hati, nak sembuhkan hati yang berpenyakit ni jauh lebih payah daripada nak mengubati anggota zahir. Kalau anggota zahir senang, mudah. Mudah nak cari dia punya penawar ni, mudah nak sembuh. Tapi hati yang berpenyakit ni payah nak sembuh. Puluh tahun belum tentu sembuh lagi. Puluh tahun belum tentu sembuh lagi. Jadi janganlah kita harapkan, jangan kita target tahun ni aku nak bersihkan hati. Ujung tahun ni aku target hati dah bersih dah. Tak perlu nak letakkan target tu. Yang perlunya bersungguh setiap hari je. Sebab kalau kita letak target, bila tak sampai target, tak dapat apa yang kita nak, nanti kita akan berputus asa, malas dah lah. Tahun ni aku tunggu lumur dah, malamnya qiyamul lail, siangnya puasa, baca Quran, begini dan begitu, sampai tarikh yang kita tetapkan, tak baik pun hati aku ni. Lidah tak baik pun, mata tak baik pun, malas dah lah, letih dah lah. Jangan. Jangan. Bahkan kena bersungguh setiap hari. Usaha dan terus harap dengan Allah. Kerana usaha itu sendiri menjadi asbab hamba itu diredai oleh Allah. Allah pandang usaha itu. Allah pandang sejauh mana, sesungguh mana hamba dia itu berusaha. Dapat tak dapat itu bukan urusan kita. Urusan kita berusaha. Adakah kita dah berusaha bersungguh-sungguh nak baiki mata kita, bersungguh-sungguh nak baiki, nak jaga lidah kita, bersungguh-sungguh nak jaga tangan kita, kaki kita, jari kita. Jadi kesungguhan tu yang dilihat oleh Allah, kesungguhan tu yang dinilai oleh Allah. Mana hamba-hamba dia yang bersungguh nak membaiki hati dia, nak membaiki anggotanya, maka itulah yang akan menjadi asbab dia mendapat keredaan daripada Allah. Allah redha dengan dia. Allah redha dengan hambanya yang bersungguh-sungguh berusaha mencari kebaikan tadi tu.
Walaupun dia mati dalam keadaan tak sempat lagi nak meraih benda tu, tetapi usaha dia tu, dia berusaha bersungguh-sungguh, dia nak tinggalkan zaman-zaman kejahilan dia, zaman kemaksiatan dia, berusaha bersungguh-sungguh. Dia mengaji, kalau dulu dia tak pernah mengaji, sekarang dia mengaji. Kalau dulu tak ada jadual belajar, sekarang dia dah ada jadual belajar. Dia mengaji bersungguh-sungguh, kemudian dia usaha baiki, dia usaha beramal, tak boleh, dia cuba lagi. Baru 3-4 hari nyawanya diambil oleh Allah. Matinya dalam keredaan Allah. Matinya dalam keredaan Allah, belum sempat berubah jadi baik lagi. Kenapa? Usaha dia tu, kesungguhan dia tu, kesungguhan dia tu. Jangan kita putus asa. Tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi, doa lagi, minta lagi kepada Tuhan yang memiliki segala-galanya. Kita ni lemah, kita ni dhaif, gerak-geri kita pun bergantung dengan taufik Allah. Minta pada Allah, minta sungguh-sungguh, tolonglah ya Allah, bantulah aku dalam usaha aku nak baiki hati aku ni. Aku tak ada kuasa, aku lemah, aku dhaif, aku tak punya apa-apa pun ya Allah. Minta tolong, sebab kita tahulah perangai kita sendiri. Tuan rumah dia lah yang tahu apa barang yang ada dalam rumah dia, orang lain tak tahu. Maksudnya kita sendiri yang tahu kejahatan kita. Maka mengadulah dengan Tuhan, mengadu dengan Tuhan, mengadu dengan Tuhan. Dalam sujud kita contohnya mengadu, ya Allah, lidah aku ni jahat ya Allah, sesungguhnya kau tahu. Aku tak mengadu pun, aku tak cakap pun, kau tahu yang lidah aku ni jahat. Bagilah pertolongan pada aku, bagilah kekuatan untuk aku jaga lidah aku ni supaya jadi lidah yang baik ya Allah. Aku tak kuasa ya Allah, mustahil untuk aku meninggalkan segala maksiat ni kalau tidak diberi pertolongan oleh Engkau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Minta sungguh-sungguh, insya-Allah kalau kena dengan kesungguhannya, kena dengan niatnya, lambat cepat akan datang pertolongan Allah. Bila datang pertolongan Allah, seberat apa pun akan jadi ringan, sesukar mana pun akan jadi mudah bila datang pertolongan Allah. Tapi kalau tak dapat pertolongan Allah, seringan apa pun seringan apa pun kita tak akan dapat laksanakan. Seringan apa pun mustahil kita dapat buat tanpa taufik daripada Allah. Dia minta, mengadulah, ngadu pada Allah. Ceritakan mengadu. Tuhan ni, Allah ni, dia suka hamba dia ngadu. Meskipun dia dah tahu segala-gala sedia kala lagi, ilmunya tu dah meliputi dah sedia kala lagi, tahu dah kita punya perangai zahir batin kita. Tapi hamba yang jujur, dia menghadap Tuhan dia mengadu kelemahan dia, mengadu kemaksiatan dia mengadu. Padahal dia dah tahu dah, dia yakin, dia berdoa, dia mengadu, bukan dia beriktikad Tuhan tak tahu kejahatan dia. Dia mengadu tadi kerana nak merayu kepada Allah, nak menunjukkan sifat berhajatnya dengan Allah Ta'ala tu, kepergantungan hatinya dengan Allah Ta'ala tu. Dia minta, ya Allah, dia minta sungguh-sungguh, bukan minta main-main, dia minta sungguh. Kita ni kadang-kadang sebab tak dapat pertolongan Allah, sebab kita pun masalah kita ni, kita tak nak. Masalahnya hati kita tak nak jadi baik. Ni masalah dia. Kita tak nak. Contohnya, kita tak ada keinginan, tak ada impian pun nak jadi pemaaf. Tak ada. Allah lihat hati kita ni tak ada sifat, tak ada nak jadi pemaaf. Allah tahu dalam hati kita memang tak ada keinginan nak jadi orang yang pemaaf. Sebab tu Allah tak tolong kita nak jadi orang pemaaf. Ya'lamu ma fis sudur. Allah Ta'ala Maha mengetahui barang yang ada dalam hati kita, niat kita, impian kita, angan-angan kita, hasrat kita, segala-galanya Allah tahu. Jadi bila Allah Ta'ala menilik dalam hati hamba tadi, Allah tilik dalam hati kita, Allah tengok dalam hati kita tidak ada keinginan nak jadi orang yang pemaaf, Allah tak akan bagi pertolongan ke arah itu. Allah tak akan bagi pertolongan ke arah itu. Allah akan biarkan kita dengan sifat dendam tu selama-lamanya. Sebab Allah sendiri tahu dah, Allah tahu orang ni, hamba ni, dia memang tak ingin jadi pemaaf. Dia tak nak pemaaf, sedangkan pemaaf ni sifat terpuji. Dia tak nak. Sebab tu kita kena dulukan. Kan Allah Ta'ala firman, walladzina jahadu fina, siapa-siapa yang bersungguh kepada kami, nescaya kami akan, demi sesungguhnya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalannya. Jadi ayat tu tadi memberi faham kepada kita, tidak akan datang pertolongan Allah tu dengan mudah kecuali kita terlebih dahulu nak kena bersungguh. Kita terlebih dahulu nak kena bersungguh. Kita dulu nak kena bersungguh, barulah akan datang pertolongan Allah.
Jadi jangan kita peluk tubuh semata-mata menunggu pertolongan Allah, sedangkan kita pun tak bersungguh nak memperbaiki diri kita. Jadi jangan harapkan pertolongan Allah kalau kita tak bersungguh. Allah suruh bersungguh dulu. Allah nak tengok sejauh mana, sehebat mana, sebenar mana hamba dia ni nak jadi baik. Allah uji, Allah tengok sejauh mana. Kalau dia nak sungguh-sungguh, dia akan suka minta selalu, dia akan tak berhenti minta, dia akan tak putus asa, dia akan cuba dan terus mencuba. Tapi kalau setakat minta pun tak mau, ini tanda-tanda dia memang tak bersungguh. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Macam mana Allah nak mudahkan kita membersihkan hati kita? Sebab kita pun tak ingin memiliki hati yang bersih. Kita seronok, kita selesa, kita redha dengan hati kita yang penuh dosa maksiat tu, suka bersangka jahat. Kita seronok dengan sifat yang macam tu. Suka bersangka jahat, kita puas hati dengan sifat yang macam pendendam, kita suka. Allah tahu yang kita suka sifat-sifat tu. Sebab tu Allah tak bagi kita pertolongan. Kita nak kena bersungguh. Kita dulu nak kena bersungguh, barulah datang pertolongan Allah. Allah tilik hati kita tu. Sentiasa hati kita ni sentiasa dalam penilikan Allah Ta'ala, tak pernah terlepas walau sedetik sekalipun. Senantiasa bolak-balik hati kita. Ada sekelumit perasaan sangka jahat dalam hati kita pada orang lain, Allah tahu. Sekelumit, sebesar kuman ada sangka buruk pada orang lain, Allah tahu. Kita tak boleh sorokkan daripada ilmu Allah. Adapun daripada manusia kita boleh sorok. Orang tak tahu kelakuan hati kita. Tapi Allah, tidak ada rahsia di antara kita dengan Allah. Tak ada rahsia. Kita ada ujub, kita ada takabur, kita ada riak. Walaupun zahirnya nampak macam ikhlas, tetap Allah tahu yang hati kita ada penyakit riak. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah bagi taufik kita lah. Jangan putus asa, tak mustahil. Semua kita yang masih hidup ni, tak kira lelaki, perempuan, suami, isteri, tua, muda, semuanya masih ada peluang nak memiliki hati yang baik di sisi Allah. Semua ada peluang. Jangan kata aku tak ada peluang. Yang tak ada peluang ni yang dah mati, yang dah kena tanam tu. Selagi kita hidup ni, semua ada peluang nak memiliki hati yang bersih. Semua ada peluang. Tak kira umur tua, tak kira umur muda, semua berpeluang. Yang dah tak ada peluang, yang dah terlambat, yang dah terlewat, bila nyawanya kita nanti diambil oleh Allah, ni tutup dah peluang. Tutup, habis. Tutup rapat, serapat-rapatnya dah. Jadi sementara datang masa tu lah, kita kena cepat-cepat. Biar orang nak buat jahat dengan kita, kita jangan balas jahat dengan orang. Tu sifat yang Nabi tunjukkan. Siapa ikut akhlak Nabi, dia akan selamat lah. Tapi kalau kita tak nak ikut, tak ada jaminan. Nabi tak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi tak membalas dengki dengan dengki. Jadi kalau kita nak selamat, tirulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tak dapat tiru 100%, tapi ada keinginan ke arah tu. Kemudian adalah pekerjaan sangat payah kerana ia hati tempat duduk khatar, mana kebimbangan. Hati ni tempat pelbagai kerisauan, kebimbangan. Dan iaitu tiada ada di bawah tanganmu, makna di luar bidang kuasa kita. Maksudnya hati kita ni luar bidang kuasa kita. Benda yang tak nak ingat, dia jadi ingat. Tak nak ingat benda tu, teringat juga. Itulah lemahnya kita, nampak tak? Itulah lemahnya kita hamba ni. Benda kita tak nak ingat, teringat juga. Benda yang kita nak ingat, lupa pula dah. Mana hebatnya kita? Mana yang kita mengaku kita ni hebat, kita ni kuat? Puan nak mikir apa benda pagi tadi apa benda tak boleh. Itu lemahnya kita. Nak cuba ingat tapi tak boleh. Nak cuba lupakan pun tak boleh. Itu lemahnya kita. Lemah kita. Berhajat kita, bergantung kita kepada Allah, supaya Allah sentiasa memberi pertolongan kepada kita. Sebab kita la haula wala quwwata, tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan
Allah semata-mata. Ni kita boleh mengaji ni, kita boleh duduk dalam kuliah ni, kata ulama, kamu kena ingat ini anugerah Allah. Bukan dengan sebab sihat kamu. Bukan dengan sebab usaha kamu. Kerana kalau kita memandang usaha kita, sihat kita, nanti akan timbul penyakit ujub, kagum dengan diri. Oh, hebatnya aku. Orang lain tak boleh mengaji, aku boleh mengaji. Orang lain tak sanggup tinggalkan dunia, tapi aku sanggup. Sebab apa timbul tadi? Memandang dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengingat ini semata-mata anugerah Allah, yang Allah pinjamkan, pertolongan daripada Allah, insya-Allah takkan ada takabur dalam diri dia, takkan ada ujub dalam diri dia, takkan ada sum'ah dalam diri dia. Setakat ni, masa akan datang tak tahu lagi adakah pertolongan ni kita dapat juga ataupun tidak. Sebab tu kata ulama, kita kena takut nikmat taufik yang Allah dah bagi kita saat ni nanti ditarik kembali oleh Allah. Takut nanti ditarik balik oleh Allah. Sekarang Allah tolong kita, Allah bagi taufik, esok lusa tak tahu lagi. Sebab tu kita diajarkan dalam doa tu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, kau jangan tarik balik, kau jangan cabut balik apa yang kau dah bagi. Petunjuk yang kau dah bagi, kau jangan tarik balik, ya Allah. Hidayah yang kau dah bagi, kau jangan cabut balik, ya Allah. Iman yang kau dah bagi, kau jangan tarik balik, ya Allah. Jadi pendek katanya, kita ni sentiasa bergantung kepada Allah, supaya Allah mengekalkan benda-benda baik yang ada pada diri kita, contohnya. Dan menjauhkan diri kita daripada benda-benda yang tak baik. Itulah nak hati kita tu sentiasa terikat, bergantung dengan Allah. Takut, ya Allah, janganlah kau tarik nikmat taufik ni. Kalau kau tarik nikmat taufik ni, habislah aku, tak bolehlah nak semayang dah. Main-main dah lah. Duduk dosa maksiat dah, tak peduli mengaji dah lah. Janganlah kau tarik nikmat ni, ya Allah. Harap-harap besok kau bagi lagi, lusa kau bagi lagi, sampailah aku mati, ya Allah. Kena ada perasaan takut diambil oleh Allah Ta'ala nikmat tadi, dan harap supaya Allah terima apa yang kita buat. Tu kata ulama lah, kena ada dalam hati kita perasaan macam takut Allah ambil. Sebab benda ni tak boleh beli. Sekaya apa pun tak boleh beli taufik tu. Sekaya apa pun, setinggi mana pun pangkat kita, tak boleh beli yang nama taufik nak beribadat. Sebab tu Imam Ghazali kata, cukuplah sebenarnya sepatutnya kau bergembira, kau rasa bahagia seandainya dalam dunia ni, meskipun kau tak diberikan pangkat, darjat, harta, kekayaan, cukuplah itu dengan kau diizinkan oleh Allah mendirikan solat 2 rakaat. Itulah sepatutnya yang akan merasakan diri kau sangat-sangat bertuah hidup atas dunia. Apabila kau diizinkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, boleh solat 2 rakaat, sepatutnya kau merasakan kau sangat bertuah hidup atas dunia, meskipun kau tidak diberi harta kekayaan. Tapi kita berasa malang, tak ada harta banyak, kita rasa malang. Tak ada pangkat darjat tinggi, rasa malang. Tak boleh pakai macam mana orang lain pakai, kita rasa malang. Kita tak berasa mujur Allah bagi taufik kita boleh semayang. Padahal itulah yang Imam Ghazali kata, itu semulia-mulia benda, semulia-mulia anugerah yang Allah bagi. Sepatutnya kau bergembira, kau rasa bertuah sangat-sangat apabila kau ditolong oleh Allah boleh mendirikan solat 2 rakaat. Dah? Selama ni kita solat 2 rakaat je ke? Selama ni Allah tolong kita solat 2 rakaat je ke? Dah. Bukan nak mengaku sombong, dah. Zuhur boleh semayang, asar boleh semayang, kadang buat pula semayang tahajud, kadang buat pula duhanya dan sebagainya. Bukan sekadar 2 rakaat Allah bagi kita, lebih daripada tu lagi Allah bagi dah. Patutnya tak perlu kita rasa sedih, rasa risau, rasa bimbang, rasa murung seandainya Allah tidak beri kemewahan dunia pada kita. Cukuplah taufik memberi, taufik yang Allah bagi boleh beribadat ni dah sepatutnya merasakan kita bahagia. Alhamdulillah, ya Allah. Meskipun aku tak ada pangkat tinggi, tak ada kereta mewah macam orang lain, tak ada rumah mega macam orang lain, alhamdulillah kau izinkan aku solat, ya Allah. Kau bagi aku solat, kau bagi aku taufik boleh baca Quran, kau bagi aku taufik boleh bersolawat, alhamdulillah. Kau bagi aku taufik sujud, alhamdulillah, ya Allah. Meskipun kau tak bagi kekayaan pada aku, alhamdulillah. Kena rasa bersyukur macam tu.
Bukan rasa malang bila tak diberi, dirasa malang bila Allah tak bagi harta kekayaan kepada kita macam orang lain. Sebab tu tadi kita gini, harta kekayaan yang Allah bagi pada orang kafir. Orang kafir pun Allah bagi kaya. Tu Qarun tu, tak beriman dengan Allah. Tak ada lagi manusia yang sekaya Qarun tu. Tapi dia musuh Allah. Musuh Allah. Apa yang kita nak banggakan sesuatu yang duduk pada musuh Allah? Yang patutnya kita nak banggakan bila ada pada diri kita sesuatu yang Allah beri kepada kekasih Allah. Allah izinkan nabinya solat, wali-walinya solat. Tiba-tiba kita pun Allah bagi juga benda sama. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Terima kasih pada Allah. Nak ajar hati kita ni. Kadang-kadang berasa malang bila Allah tak bagi nikmat dunia macam orang lain. Rasa malang hidup atas dunia. La ilaha illallah. Tak sedar ke tu? Taufik boleh menunaikan solat 2 rakaat tu sebesar-besar nikmat. Ada 10 juta pun tak boleh beli taufik. Bagi ya Allah ni 10 juta, tolonglah bagi aku taufik untuk solat 2 rakaat. Takkan dapat, tuan-tuan. Tapi Allah bagi dengan percuma je. Benda tak ternilai, tapi Allah bagi dengan percuma saja kepada kita. Sebab kalau nak beli, takkan terbeli yang nama taufik mengaji, taufik belajar, taufik solat, nak sujud. Tak boleh beli. Baca Quran, selawat, nak menyebut Allah, tak boleh beli semua tu. Itu semua limpah kurniaan Allah Ta'ala semata-mata atas diri kita. Sebab dunia ni sisi Allah seperti bangkai sahaja di sisi Allah. Dunia tu seperti bangkai daripada Allah. Sebab tu Allah tak bagi. Pada orang-orang yang Allah kasih, Allah tak bagi dia benda-benda yang macam tu. Allah nak bagi balasan yang bersifat kekal nanti di hari kiamat. Sabarlah sekejap dengan kesusahan, kesempitan hidup atas dunia tu. Sabar sekejap aja lagi. Bila kau mati, kau akan bertemulah dengan kesenangan tu sampai bila-bila. Sabarlah. Pujuk hati kita tu. Sabar. Sabar. Tak kaya pun tak apa. Sabar. Tak mewah pun sabar. Mati saja, kalau amal kita baik, hati kita baik, mati saja kita akan nampak, kita akan dapat melihat, bahkan menikmati kesenangan yang Allah janjikan. Yang mana kesenangan yang Allah nak bagi selepas mati itu jauh berlipat kali ganda lagi daripada kesenangan yang Allah bagi pada sultan-sultan yang ada atas dunia ni. Sabar sekejap ni. Mati malam ni lah jumpa tu. Tapi kalau kita orang toleh, kalau kita orang jahat, mati malam ni lah kita akan bertemu dengan azab yang tak tertanggung tu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata musannif lagi, dan iaitu tiada di bawah tanganmu. Makna sebab tu kena minta dengan Allah, ya Allah bagi taufik. Aku tak kuasa ya Allah. Bagi taufik. Jaga hati aku ya Allah. Kurniakan dalam hati aku ni sifat-sifat mahmudah. Kau cabutlah rasa seronok buat dosa ni ya Allah. Kau gantikan dengan rasa seronok nak buat taat ya Allah. Kau tolong buang ya Allah. Rasa seronok buat dosa maksiat ni kau buang ya Allah. Kau cabutlah ya Allah. Kau gantikanlah dengan rasa seronok nak buat taat. Dan ada pun menegah daripada mengikut akan dia dapat diusahakan daripada kuasamu. Orang panggil usaha. Maka padanya itu sehingga-hingga masyakkah. Makna sehabis-habis bersungguh. Masyakkah tu sehabis-habis tekanan, sehabis-habis tertekan maknanya. Sehabis-habis kuasa. Dan kerana makna ini jadilah membaikkan dia terlebih sangat payah atas orang yang ahli ijtihad dan ahli ihtimam, yakni orang yang mempunyai cita-cita, maka pekerjaannya terlebih besar, terlebih penting, terlebih mulia, dan banyak orang yang mempunyai mata hati. Di sisi orang yang ada mata hati, orang ahli ijtihad, dia akan merasakan masyakkah, maknanya sesuatu yang sangat bersangatan, maknanya dalam usaha nak memperbaiki hati tadi. Adapun kita yang tak ada mata hati ni, yang tidak berijtihad ni, pada kita kata alah senang je. Senang je benda-benda ni. Tapi orang yang mengerti, dia kata ini suatu benda yang sangat payah. Kalau mudah, ramai dah kita ni jadi baik-baik dah. Kita ni lama dah jadi baik dah kalau senang. Kalau urusan nak baiki hati ni, nak hiaskan hati dengan sifat terpuji ni, kalau kita kata senang, lama dah kita ni jadi waliullah dah. Lama jadi soleh-solehah dah. Ini tak jadi-jadi. Tak jadi-jadi. Kita lepas katam-katam. Tak baik-baik lagi pun.
Lidah jahat je, hati sangka jahat je, tak habis-habis, dengki, dendam tak habis-habis. Mana yang kita kata alah senang je? Jawabnya bukan senang, payah sangat-sangat. Jadi bila payah, minta tolong dengan Allah sungguh-sungguh. Insya-Allah sampai masa kena dengan kehendak Allah Taala tu, kita akan dapatlah pertolongan daripada Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam wa ilmu wa atam. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkat kita berada dalam bulan yang mulia ini, dengan berkat doa-doa ibu bapa kita, dengan berkat doa alim ulama, tuan-tuan guru, masyayikh yang soleh, mudah-mudahan dengan keberkahan para malaikat yang mengerumuni majlis zikir, majlis ilmu, yang sedang mengerumuni tempat ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, sekalian anak isteri kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, tidak terkecuali siapa pun orang yang buat baik dengan kita, orang yang tak baik dengan kita, semuanya tak terkecuali. Mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dihiaskan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, dibersihkan hati kita daripada sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah berlazim-laziman menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bagi pertolongan untuk kita berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, taufik untuk beramal dengan segala ilmu yang diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sekaliannya dikurniakan dan rezekikan oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan segala doa, segala hajat, impian yang tersurat, yang tersirat. Sesungguhnya Allah Taala mengetahui. Jadi andai kata ada segala hasrat kita, impian yang baik-baik, moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih lana wa qurrati lana fi dinina ma ahli kutri mutawallaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum innahu taqabbal ya karim.